أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, insya-Allah, dalam rangka kita untuk membina satu kekuatan, satu perasaan, iaitu kita ingin membina kekuatan Taifah Mansurah. Jadi insya-Allah pada hari ini dalam siri hidup bersama dengan Taifah Mansurah itu, maka kita ingin menyentuh sedikit tentang keluarga, keluarga keluarga Taifah Mansurah. Maknanya bagaimana kita ingin membentuk keluarga mukmin di akhir zaman. Satu tajuk yang mungkin saya pernah sebut sebelum ini, kita buat ulang kaji lah. Dan insya-Allah ada perkara-perkara lain yang mungkin kita boleh sama-sama kongsikan. Jadi tujuan kita membincangkan tentang keluarga ini, kita ingin memastikan yang pertama sekali bahawa kita faham bahawa kekeluargaan di dalam Islam adalah merupakan sesuatu yang penting untuk kita sama-sama melihat dan membentuknya. Bukan hanya sekadar kita tahu kita kahwin aja, walimah saja, tapi kena ada dia punya perancangan dia, kena ada dia punya kekuatan dia. InsyaAllah. Apalagi kita melihat pada hari ini misi keluarga Taifah Mansurah ini pula adalah satu misi yang besar, misi yang mahu menuju kepada kekuatan kebangkitan. Jadi bukan hanya sekadar kita ingin kuat seorang-seorang kita, tapi kita ingin membina kekuatan keluarga kita, daripada pasangan suami isteri, dan juga kepada anak-anak, dan seterusnya kepada mak ayah, dan seterusnya kepada keluarga di sekitar kita. Kita ingin membentuk kekuatan kerana keluarga yang kuat adalah keluarga yang insya-Allah akan bangkit. Kalau keluarga itu lemah, maka dia akan menjadi lemah. Sebab serangan ke atas mukmin di akhir zaman ini, dia bukan saja meliputi kita gambarkan kita kata individu, tetapi juga dia menyerang keluarga. Maka ada beberapa perkara yang mahu kita sama-sama clearkan, ataupun kita tanam dalam pemikiran kita, insya-Allah. Jadi perkara yang pertama sekali, pembinaan keluarga ini adalah merupakan satu pembinaan yang datang daripada satu perasaan yang fitrah. Fitrah maknanya kita memang ada satu perasaan untuk nak berkeluarga, berpasangan. Sebab Allah SWT memang menjadikan kita ini berpasang-pasangan. Maka apabila kita telah mencapai satu keadaan yang demikian, maka kita nak melihat bagaimana keluarga yang ada di dalam diri kita itu adalah dalam kehidupan kita itu adalah keluarga yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Kerana hanya keluarga yang ada kekuatan itu keluarga yang akan mencapai kepada kebahagiaan, membangunkan rumah tangga atas satu perasaan bahawa kita sebenarnya nak mencari kebahagiaan pada diri kita, diri pasangan kita, dan juga pada diri anak-anak dan seluruh yang ada. Maka sebab itulah insya-Allah kita kena faham untuk membina satu kekuatan dan membina satu kita kata kebahagiaan yang sempurna tadi, mestilah berada di atas asas yang kukuh dan asas yang teguh. Yang mana daripada asas yang kukuh tadi barulah boleh untuk kita merealisasikan kemantapan hidup, ketenangan hidup
dan kebahagiaan yang kita hajatkan tadi. Maka sebab itulah kita lihat di sini, perkara yang pertama sekali ialah asas yang kukuh. InsyaAllah kita akan tengok sekejap lagi. Yang kedua kita sebut kat sini, hakikat kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan itu datang daripada luar diri kita, daripada luar diri kita ini. Kita tidak boleh mengukur kebahagiaan itu pada harta, pada tempat kediaman kita, tempat pakaian kita, ataupun dengan segala perhiasan-perhiasan dunia yang ada, mungkin pangkat, kerja. Sebab itu semua merupakan satu keperluan, tetapi dia bukanlah merupakan satu yang membawa kepada kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan ini sebenarnya ialah satu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, kita nak kena rasa bahawa kebahagiaan itu, bahagia itu Allah bagi. Dan ada orang dia miskin tetapi bahagia. Ada orang dia kaya tetapi tidak bahagia, akhirnya bercerai-berai. Ada orang kahwin kerana mungkin handsome dan cantik sebab seperti artis. Kita tengok hari ni orang kahwin artis dan sebagainya, akhirnya bercerai-berai pula. Satu hari kahwin, pagi nikah, petang cerai. Ada satu kes tu, hari ni kahwin, besok cerai. Jadi nak sebut kat sini, kebahagiaan itu bukanlah diperoleh daripada luar, harta dan sebagainya, tapi hakikat bahagia itu ialah Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah anugerahkan kepada itu di dalam hati kita. Apabila seorang itu kaya tapi hatinya tak pernah puas dengan dunia, tak pernah rasa puas, maka dia akan sentiasa merasa diri miskin. Dia tak akan bahagia-bahagia. Ada orang ni miskin, tak ada duit, tak ada apa, mungkin sakit lagi, mungkin tidak ada kekuatan, tak ada apa-apa kehebatan dunia ni, tetapi hati dia merasa itu semua daripada Allah, anugerah Allah, qanaah tadi, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Jadi bahagia itu bukan datang daripada apa yang kita gambarkan tadi, dunia luaran, tapi bahagia itu daripada dalam. Dan bahagia itu akan sempurna apabila dia dapat mengikatkannya dengan takwa. Itu bahagia. Dalam keluarga ni, bahagia ni bila kita ikat dengan takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu, paling sempurna lah, ialah siapa yang paling bertakwa. Jadi bahagia ni bukan diikat dengan dunia ke, harta ke, tapi bahagia diikat dengan takwa. Ini akhir zaman kita kena faham. Kenapa akan sampai waktu kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan kesusahan ni. Apa kesusahannya? Macam-macam kesusahan. Kita akan berhadapan dengan ujian. Mungkin ada di kalangan kita akan berhadapan dengan bencana. Kita dengar bagaimana di Kedah sekarang ni baling, banjir lagi sekali, bencana alam. Ada yang mungkin berhadapan dengan masalah keuangan, dibuang kerja, ataupun ada yang berhadapan dengan masalah kesihatan. Lepas injection, tiba-tiba ada side effect, ada kesan sampingan, masalah kesihatan. Ataupun ada mungkin masalah-masalah kekeluargaan, masalah-masalah anak-anak, masalah pasangan kita dan sebagainya. Jadi maknanya kita akan berhadapan dengan berbagai ujian, dan kita sedang menuju kepada kemuncak fitnah, kemuncak ujian, kemuncak fitnah. Jadi maknanya bila kita berhadapan kemuncak fitnah, keluarga kita tu perlu kita pertahankan. Kena ada asas yang kuat. Allah gambarkan dalam Quran supaya kita memelihara keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah keluarga kamu, diri kamu dan keluarga kamu daripada nara, daripada jahannam. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, hakikat bahagia di dalam keluarga ni kita kena cek balik. Kalau hari ni kita rasa tak puas hatilah, suami aku tak bagi cukup duit, tak puas hatilah suami aku ni tak boleh bagi sesuatu yang aku nak, ataupun isteri aku ni tak sampai apa dia hajat dia, suami rasa macam itu. Jadi kita rasa ada kekurangan, kelemahan, kekurangan, kesusahan, dan kita letakkan kebahagiaan kita itu pada perkara tersebut. Kita letakkan bahagia kita pada harta. Kita letakkan bahagia kita kepada kekuatan, ketampanan suami kita, handsome. Suami mesti handsome, isteri mesti cantik. Jadi kita rasa kita letakkan bahagia kepada dunia. Bila kita meletakkan bahagia pada dunia, di akhir zaman ketika Dajjal datang, insya-Allah kita tewas. Insya-Allah kita tewas. Sebab
memang Dajjal akan menawarkan dunia kepada manusia. Macam sekarang kita boleh nampak, kita letakkan kebahagiaan kepada pangkat, nak jaga pangkat, kebahagiaan kepada nak jaga duit, jaga wang, kebahagiaan nak jaga gaji, jaga status, kebahagiaan nak jaga harta, nak dapat harta banyak ni, bahagia. Sebab tu kalau pergi rumah pembesar-pembesar kita, rumah besar-besar semua, jarang kita melihat rumah pembesar-pembesar ni sekadar perlu dia, jarang sangat. Takwa, jarang sangat. Jadi kita tengok rumah Rasulullah SAW sendiri pun, kan, sekadar perlu je. Jadi kita lihat sini, bila kebahagiaan yang ada dalam diri kita itu kita definisikan dengan dunia, banyak harta, banyak duit, gaji besar, pangkat besar, kita pengaruh besar, popular, cantik, semua yang kita letakkan bahagia itu pada dunia, maka insya-Allah, pegang kata-kata saya ni, insya-Allah, Allah izin, sekiranya datang Dajjal, kita pasti tewas. Pasti tewas. Keluarga kita pasti tewas. Maka kita tidak boleh nak melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak boleh. Tak boleh nak pelihara diri kita, keluarga kita daripada neraka Allah, daripada azab Allah. Ini kenapa? Sebab bahagia tu, kita rasa bahagia ni pada duit, bahagia ni pada harta, pada pangkat, bahagia ni kena ada rumah, mesti ada rumah, tak ada rumah tak bahagia. Kita tersilap. Kerana apa? Kerana sebenarnya hakikat kebahagiaan itu ialah apabila kita melihat dalam diri kita, dalam hati kita, Allah menganugerahkan ketenangan, sakinah, Allah menghadiahkan mawaddah, kasih sayang, Allah menganugerahkan satu kekuatan. Jadi walaupun tidak kaya, tetapi kita bahagia. Walaupun tak ada duit, kita bahagia. Saya melihat kawan-kawan kita yang di dalam jamaah Ansar. Kita melihat kawan-kawan kita dalam sisi yang tak ada duit, kadang-kadang tak ada duit. Kenapa? Dia kata, saya terpaksa berhenti kerja. Kenapa terpaksa berhenti kerja? Kerana banyak benda-benda yang syarak yang saya tak boleh buat. Contohnya ada yang tak boleh semayang, dan ada di kalangan kita yang dilarang daripada buat benda yang baik-baik, kan. Disuruh pula buat benda yang haram. Jadi kata, saya terpaksa berhentilah. Tak boleh buat apa. Dulu saya tak ada kesedaran. Dulu saya ikut aja apa yang ada. Saya follow, bos saya itulah Tuhan, bos saya itulah raja. Apa bos saya nak, semuanya saya ikut dululah. Sekarang bila dah ada kesedaran iman, rupa-rupanya bos saya, Tuhan saya, kan, Rabb saya adalah Allah. Jadi bila Allah perintah buat sesuatu, saya kena buat. Bila bos tak nak, saya terpaksa tinggalkan. Ada yang tinggalkan kerjanya, ada yang gajinya dah banyak, ada yang tinggalkan bisnes, bukan kerana nak buang dunia, bukan, tapi kerana ada di dalamnya perkara-perkara yang menjadikan hati tidak tenang, kerana melanggar dengan apa yang Allah perintah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana orang-orang ini yang saya nampak, saya jumpa dalam sisi yang ada. Dan walaupun dulu dia kerja banyak duit, sekarang dia kurang sikit, kerja gajinya kurang sikit, income dia tak ada mungkin, tetapi kebahagiaan yang ada pada mereka, wajah-wajah mereka yang sentiasa bercahaya, kerana mereka meletakkan hakikat bahagia itu pada takwa, hakikat bahagia itu pada Allah, dan Allah anugerahkan sakinah, mawaddah kepada mereka. Ini kerana fikiran mereka adalah fikiran yang betul. Dan sebab itulah, walaupun Allah gambarkan bahawa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, Allah menciptakan isteri-isteri dan jenis-jenis kamu itu untuk tenteram, untuk dijadikan sebagai mawaddah warahmah tadi. Tetapi kita tidak memandang kebahagiaan itu dalam bentuk yang ada di luar, yang ada di luar daripada apa yang ada dalam hati kita. Sebab itulah hakikat bahagia. Kebahagiaan tidak ada dalam harta yang banyak. Kebahagiaan ada pada takwa. Jadi orang yang berbahagia ni orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah. Ini satu perkara yang kita nak kena faham. Bila duduk dalam keluarga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita satu kekuatan bila kita berpegang dengan at-taqwa. Jadi asas kepada keluarga yang kuat di akhir zaman
keluarga yang akan bangkit bersama-sama dengan al-mahdiyin, mereka yang akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ialah keluarga yang bahagia tadi, keluarga yang ada asas yang teguh, iaitu at-taqwa. Sebab tu Allah perintahkan kita supaya sentiasa meningkatkan takwa kita, meningkatkan takwa kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada kamu, dan takwalah, tingkatkan takwa. Takwa dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati dalam keadaan selain daripada Islam. Di sini kita lihat, bila kita menjadikan keluarga kita asasnya takwa, maka pada ketika itu insya-Allah datang Dajjal, datang Dukhan, datang apa saja bencana-bencana akhir zaman, kita akan dapat sama-sama memegang kehidupan kita ini dengan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya. Dan sebab itulah Allah menggambarkan kepada kita, maka hendaklah kita sama-sama membetulkan apakah tujuan-tujuan kita berkeluarga itu. Ini pertama sekali. Jadi keluarga akhir zaman bukanlah keluarga yang mana mereka just kahwin, dapat kahwin, nak kena tengok, nak kahwin kena anaknya mesti, bakal menantunya mesti ada kerja, mesti ada duit, mesti ada kereta, mesti ada rumah, kan? Ataupun keluarga dia mesti handsome, mesti cantik, yang perempuannya pula mesti kita kata mesti ada harta benda dunia. Jadi kalau kita masih lagi meletakkan itu sebagai neraca kita di dalam berkeluarga tadi, maka ketika itulah balak akan datang. Maksud balak datang ni, bila Allah uji kita dengan kesusahan di akhir zaman, kita tak boleh terlepas daripada kekalahan, kerana pergantungan kita, harapan kita bukan lagi pada Allah, tapi harapan kita, pergantungan kita pada manusia, pada harta tadi. In fact, kita nak sebut dekat sini, walaupun yang kita kata suami dia tu hebat, tapi tak boleh bergantung dengan suami. Walaupun isterinya hebat, tak boleh bergantung dengan isteri. Apa lagi kalau yang ada daripada luar-luar, harta dan sebagainya. Jadi ini nombor satu. Jadi apabila kita faham bahagia itu daripada dalam, keluarga itu perlu dibina takwa tadi, maka rumah tangga yang ada kekuatan di akhir zaman ini ialah rumah tangga yang ada tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas. Maknanya tujuan matlamat kita nak capai dalam keluarga ni ialah matlamat hidup yang jelas, iaitu kita hanya mahu mengabdikan diri kepada Allah, mahu hidup sebagai orang yang beribadah kepada Allah, berubudiyah kepada Allah, dan kemudian kita nak menegakkan Islam. Nak menegakkan Islam. Maknanya keluarga ni sebagai satu tempat yang mana kita akan kuat memperkuatkan antara satu sama lain untuk tegakkan Islam. Bukan keluarga ni untuk cuti-cuti Malaysia. Keluarga ni untuk makan-makan besar. Keluarga ni untuk nak tampung kehidupan dunia. Walaupun itu semua merupakan ialah sebahagian daripada kehidupan berkeluarga. Kita tak tolak bercuti, tak tolak pergi mana-mana, makan sedap-sedap sama-sama. Kita tak tolak dari sudut kita sama-sama melaksanakan aktiviti yang membahagiakan semua. Tetapi itu bukanlah merupakan asas. Yang asas tadi ialah tujuan yang berkeluarga. Sebab tu tanya pada diri kita, saya sebagai suami, kenapa saya ada keluarga? Kamu sebagai isteri, kenapa kamu nak berkeluarga? Kita kena tanya balik, review balik. Takut matlamat yang jelas tu dah tak jelas. Matlamat yang jelas mula-mula masa perkahwin, ya benar, saya ni nak menjadikan kekeluargaan saya berkahwin kerana Allah, saya berkahwin untuk mendapatkan ibadah, supaya saya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat mula-mula kan. Macam mana Nabi gambarkan kepada kita dalam satu hadis, digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, iaitu saya bacakan hadis ni kan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Apa kata Nabi? Semoga Allah memberi rahmat dan kurnia. Allah memberi rahmat dan kurnia kepada laki-laki yang bangun di tengah malam, lalu dia sembahyang dan kemudian membangunkan isterinya. Maka sekiranya enggan isteri, tak nak bangun, isteri dia kan agak letih sangat, basuh pinggan, basuh baju, kemah rumah, jaga anak, letih sikit kan. Suami tak apalah kan, mungkin taklah seletih isteri tadi kan, tak nak bangun, maka dia akan merenjiskan air di mukanya, renjis sikit-sikit, bukan siram air, bukan ambil baldi siram, kau tak nak bangun siram jangan, bukan tapi merenjiskan. Rasulullah dia merenjiskan air, merenjiskan air di mukanya.
Semoga Allah memberi rahmat, memberi kurniaan, anugerah. Ini doa Nabi ni. Kepada siapa? Kepada keluarga yang jelas tujuan hidupnya untuk ibadah tadi. Semoga Allah memberikan rahmat, kurnia kepada wanita yang bangun di tengah malam. Suami tak bangun, berdengkur lagi. Dah lah berdengkur macam lori. Kan? Lepas tu, kan tak bangun, susah bangun pula tu. Badannya besar pula tu. Kan? Jadi, semoga Allah memberi rahmat, kurnia kepada wanita yang bangun di tengah malam, lalu bersolat, dan kemudian dia membangunkan suaminya. Maka jika dia enggan, suaminya tak mau bangun, dia pun renjis air sikit, renjis sikit-sikit air supaya dia tersedar, kan. Bukanlah siram, renjis je. Nabi suruh kata renjis, bukannya siram. Kalau siram marah orang tu, kan. Jadi dia pun terbangun, dah pukul berapa ni? Pukul 3. Oh, nak bangun solat tahajud. Sama-sama bangun. Maka Nabi kata semoga Allah memberikan rahmatnya kepada keluarga yang begitu. Suami yang bangun, dia solat, kemudian kejut isteri dia. Isteri bangun, solat, kejut suami dia. Ini adalah satu kebahagiaan. Berlaku tak hari ni? Jadi kita kena tengok balik. Tujuan yang jelas. Kenapa saya berkeluarga? Saya dulu seorang-seorang. Sekarang saya dah kahwin, dah ada isteri, ada suami, ada anak-anak. Kenapa berkahwin? Supaya masing-masing dapat kuat menguat antara satu sama lain. Ini baru keluarga yang akan selamat di akhir zaman. Keluarga yang akan dapat melawan Dajjal. Keluarga yang akan dapat membina kekuatan. Dia bermula dengan asas. Asas dia apa? Ialah asas tujuan hidup yang jelas. Jelas tujuan hidupnya. Bukan nak buat maksiat. Tujuannya bukan nak buat maksiat, bukan nak kumpul harta, bukan supaya dia dapat nama yang elok. Maklumlah, dia kahwin dengan anak Tan Sri, anak Tun, anak orang besar-besar ni, anak Sultan. Dia kahwin dengan anak Sultan, dia dapat nama, dia pun dapat nama. Bukan kerana dapat nama, bukan kerana dapat harta. Kenapa kahwin dengan dia? Oh, dia orang kaya besar. Habis tak handsome, tak apa, tak handsome, yang penting kaya. Jadi contoh macam itu. Kahwin kerana harta, kahwin kerana glamour, kahwin kerana populariti, kahwin kerana dunia, maka itulah tujuan-tujuan yang buruk, tujuan-tujuan yang akan menghancurkan kita. Pasti kalah. Dajjal datang, insya-Allah confirm kalah bila tujuan perkahwinan tadi itu bukanlah tujuan hidup yang jelas dengan hati yang bersih, iaitu untuk berubudiah pada Allah. Hati yang bersih, hati yang tidak mensyirikkan Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana ini adalah merupakan satu perkara yang penting. Asas kepada kekuatan kekeluargaan tadi. Wajib kita kuatkan diri kita, anak kita, pasangan kita. Kita wajib kuatkan, betulkan semula matlamat hidup. Kalau tidak, tak payah Dajjal lah. Tak payah Dajjal. Lain daripada kata bukan tentera Dajjal, kan? Gurka-gurka yang tentera dia tak. Kita kata dia punya aura aja. Dia punya apa dia panggil? Bukan dia punya Dajjal lagi, bukan tentera Dajjal lagi, hanya dia punya aura dia punya CP-CP dia tu. Menyebabkan kita kalah dah. Jadi sebab itulah setiap insan yang cerdas, yang berakal, maka dia akan membina kekuatan keluarga yang mempunyai matlamat hidup, tujuan hidup yang jelas, bermula dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih ni asas. Jadi sebab itu kita kena bersihkan hati keluarga kita. Jangan bersihkan hati kita je. Kita boleh berzikir, baca Quran. Anak main game sepanjang masa. Anak tengok movie sepanjang masa. Hilang tanggungjawab dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di sini Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, wa likulli wijhatuhu wa mawalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada dia punya tujuan dia, kiblat dia. Kiblat dia yang tersendiri. Jadi kita ni kiblat kita apa? Yang mana kita akan menghadapkan diri kita, keluarga kita sama-sama. Apa dia kiblat kita hari ni? Kiblat kita hari ni ialah membina kebersihan hati kita untuk mentauhidkan Allah, dan kemudian kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita membina kekuatan untuk tegakkan Islam. Tegakkan Islam. Jadi bukan hanya sekadar keluarga itu sebagai tempat kita bertemu, makan, minum, boleh kita jalan-jalan cari makan ke apa, tapi sebenarnya asasnya sebagaimana digambarkan oleh Allah tadi ini ialah kita menjadikan tumpuan tadi itu untuk bina kebersihan hati kita, hati bersih supaya akidah kita bersih. Kemudian ibadah kita, ibadah kita kuat.
Dan kemudian yang ketiga, melahirkan kekuatan untuk kebangkitan. Jadi keluarga ni bukan keluarga biasa, inilah disebut keluarga Taifah Mansurah, al-usrah, dan al-usrah at-Taifah Mansurah. Usrah, keluarga kepada Taifah Mansurah. Maknanya matlamat dia jelas. Dia nak membina kekuatan. Di sinilah kita lihat, maka Allah menggambarkan kepada kita, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan kebaikan ini. Jadi kiblat kita fasa pada hari ini hidup bersama dengan Taifah Mansurah. Kiblat kita ialah membina kebangkitan Islam, membina kekuatan keluarga, individu, keluarga, membina kekuatan Islam. Ini yang kita tidak kena tengok. Ini kiblat kepada kepada keluarga yang hidup bersama dengan yang hidup bersama dengan akhir zaman di sini. Maka di sini kita lihat, maka kita perlukan kepada kekuatan-kekuatan yang ada. Jadi salah satu perkara yang penting untuk kita faham di sini ialah bagaimana keluarga itu akan berhadapan dengan masalah. Saya bawa tajuk ini sebenarnya ada beberapa orang-orang yang ada masalah kekeluargaan duduk datang berjumpa, macam mana ustaz nak buat ni? Suami saya ada kefahaman Islam, ada fikrah Islam. Saya tengok isterinya tak ada. Ada yang isterinya ada kefahaman Islam, suaminya tak ada. Ada yang dua-dua dah kefahaman Islam, tapi ada masalah pula, Allah izin, dengan benda-benda lain. Ada pula orang yang berpecah-pecah sama sendiri, kemudian ada pula pihak ketiga yang memecah belahkan. Jadi apabila kita berhadapan dengan keadaan yang demikian, maka kita lihat perlu kita kembalikan diri kita kepada apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan bincang sama-sama. Kalau tak sempat hari ini, besok kita sambung, ataupun lusa kita akan melihat tentang bagaimana kekuatan keluarga tadi dan bagaimana nak mengurus konflik, mengurus masalah-masalah yang ada. Jadi saya nak buat ulang kaji kepada diri saya juga dan kepada diri semua tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada manfaat. Yang pertama sekali, setelah kita memahami bahawa kita mesti punya tujuan keluarga ni, mesti tujuannya jelas, matlamatnya jelas. Kalau tidak, kita akan hanyut dengan kesesatan. Sebab Al-Masih Dajjal tujuan datang di akhir zaman supaya kita tidak ikut dia, tidak ikut Allah. Maknanya supaya kita sesat. Jadi kalau tujuan kita yang menjadi anchor, menjadi sauh, menjadi akar kepada keluarga tak jelas, tujuan tak jelas, maka kita akan hanyut. Kita akan hanyut, kalah, pasti kalah. Tak kira lah sama ada kita ni ada suami, ada isteri, atau sebahagian daripada kita belum berkahwin lagi, sebahagian daripada kita mungkin tidak ada suami ataupun tidak ada isteri, single mother, single parent, single mother, single father pun ada di kalangan kita ni. Ada sahabat-sahabat kita yang kematian isteri, ada sahabat kita, sahabiah kita yang kematian suami. Jadi tak kira lah bagaimana keadaannya, yang sebenarnya Allah telah meletakkan kita satu kedudukan, mesti mempunyai kekuatan matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas. Dan matlamat yang jelas iaitu untuk berubudiah kepada Allah dan membina kekuatan kebangkitan tadi berasaskan kepada hati yang bersih. Hati yang bersih. Kalau hati tak bersih, kita tak boleh nak dapat matlamat yang jelas. Tak nampak, tak akan nampak. Kalau hati kotor tak nampak. Jadi sebab itu hati ini perlu dibersihkan, perlu dihidupkan dengan zikrullah, perlu dihidupkan dengan amalan soleh dan sebagainya. Maka di sinilah saya nak ingin menggambarkan bahawa laki-laki dia ada peranan dia, wanita pun ada peranan dia, suami ada peranannya, dan isteri pun ada peranannya. Apa peranan suami? Nombor satu, peranan suami memelihara keluarganya daripada kesesatan, daripada kerosakan dunia membawa kepada kerosakan akhirat. Itu peranan suami. Suami sebagai ketua bertanggungjawab untuk memimpin isteri dan anak-anaknya kepada kebahagiaan yang sebenar dunia dan akhirat. Itu suami. Jadi suami ni dia sanggup mempertahan sampai peringkat dia matilah. Kita kata kalau ada orang nak serang rumah, ada orang nak serang rumah ni, dia duduk kat depan, dia lawan dengan orang menyerang tu, dia mati dulu. Dia mati dulu. Dia tak lari, dia mati dulu. Ini suami. Jadi seorang isteri ni pula, dia faham tu suami tugasnya besar. Dia bukan hanya sekadar pergi kerja, dapat makan, dapat tak. Tugasnya ialah memimpin dan mengurus keluarga tadi untuk mendapat redha Allah. Ini tugas yang paling besar sekali. Tugas yang paling besar. Jadi dia akan berkorban. Sama ada korbannya itu berbentuk tenaganya, hartanya, sampai peringkat nyawanya.
Inilah suami yang merupakan al-mahdiyin, orang mendapat hidayah Allah. Dia tak boleh tengok kalau ada benda yang boleh membawa kerosakan kepada keluarganya. Ini nombor satu, suami. Jadi isteri pula apa? Isteri pula, oleh kerana suaminya jadi barisan depan, front line ya. Suaminya lah melindung, membimbing, mengurus, memimpin kebaikan kepada keluarga tadi, sehinggalah sampai kepada redha Allah tadi. Maka isteri kena taat kepada suami. Isteri kena taat kepada suami. Malahan taat kepada suami itu salah satu syarat untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang wanita menunaikan solat 5 waktu semayang, jaga semayang, berpuasa, jaga puasa bulan Ramadan, dan mengawal maruahnya, mengawal kemaluannya, jaga maruah dia. Dia jaga maruah dia. Kan? Kemudian dia taat kepada suaminya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah dalam syurga dari mana-mana pintu yang dia nak masuk. Syurga ni ada berapa banyak pintu. Masuklah mana-mana pintu pun boleh. Ini orang yang perempuan yang jaga solat, yang jaga puasa, kemudian menjaga kehormatan dia, menjaga kehormatan di maruah dia, dan kemudian dia taat kat suami. 4 benda. Jaga 4 benda ni, dia boleh masuk pintu syurga, mana-mana pintu boleh masuk. Pintu Ar-Rayyan, pintu puasa dia boleh masuk, macam-macam pintu ada, dia boleh masuk semua. Jadi Nabi SAW menggambarkan kepada kita, sebenarnya tugas kepada wanita itu pertama kali, ati Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah, maknanya apa yang Allah perintah buat semua. Sekadar mampu, bukannya Allah suruh buat yang tak mampu, yang kita mampu. Apa yang wajib semua kita buat. Yang wajib apa? Solat, kena jaga solat. Yang wajib apa? Puasa Ramadan, kena puasa bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan, memelihara kehormatan dia, jaga kehormatan. Jangan buka aurat, pergi keluar rumah buka aurat, tak jaga kehormatan. Tidak menjaga kehormatan dia, tidak menjaga maruah dia. Jaga kehormatan. Yang keempat, taat kepada suami. 4 ni dia buat, maka cukup dia boleh masuk syurga. Pintu mana-mana dia boleh masuk. Maknanya bila buat 4 perkara ni dengan betul, Allah SWT akan bagi syurga. Mardatillah. Nampak? Ini satu benda yang kita kata laki-laki tak. Laki-laki nak kena berjihad. Laki-laki nak kena pergi keluar dakwah, buat tarbiyah manusia. Laki-laki nak kena betulkan masalah-masalah dalam dan luar rumah. Laki-laki tanggungjawab dia lagi besar. Otak dia fikir macam-macam lagi. Macam-macam dia fikir. Dia fikir pasal keluarga dia, dia fikir pasal diri dia sendiri, dia fikir pasal keluarga dia, dia fikir pasal mungkin kawan-kawan ni kat rumah, kat luar rumah, masyarakat. Dia kena fikir pasal negara, atau laki-laki minta tanggungjawab. Jadi kalau ada masalah negara ni, perempuan tak kena tanya, laki-laki kena tanya. Laki-laki kena tanya. Perempuan tugas dia, Nabi kata apa? Ini hadis sahih tuan-tuan, hadis sahih. Yang pertama sekali, solat, puasa, kemudian jaga maruah, jaga harta suami, jaga maruah. Jangan bagi orang laki-laki kacau-kacau kita, jangan bagi orang laki-laki gedik-gedikkan kita, jangan kita gedikkan orang lain. Jaga ni maruah ni. Yang keempat, taat suami. 4 benda ni, masuklah pintu syurga mana, Allah akan bagi. Masuk, nak pintu mana masuklah. Macam itu. Kalau kita buat sungguh-sungguh, 4 ni boleh menyebabkan masuk syurga tanpa hisap juga. Buat sungguh-sungguh. Maka di sinilah, dalam hadis ini Nabi gambarkan kepada kita tentang bagaimana seorang isteri kena buat benda ni 4 ni. Ini menjamin kebahagiaan. Kalau nak bahagia, ini dia. Jadi taat pada suami pula, taat tammah, taat yang sempurna. Fi syara', pada syarak. Taat yang sempurna kepada benda yang syarak. Syarak ni apa? Benda yang Allah perintah. Kalau benda yang maksiat, tak boleh. Suami kita suruh kita buat maksiat, tak boleh. Haram ikut, tak boleh. Jadi itu je. Jadi kemudian kita lihat bagaimana peranan isteri juga. Nabi nak tekankan isteri ni kena betul-betul ikut suami tadi. Suami yang bertakwa lah, suami yang memang nak bawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat tadi. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis sahih. Imam Al-Hakim dan Imam Tirmizi
Daripada Abu Hurairah dan sebagainya. Apa kata hadis Rasul SAW? Jika aku boleh perintah seseorang itu untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan perintah isteri untuk sujud pada suami. Maknanya seriusnya taat ni. Bukanlah maksud sujud itu maknanya kita menyembah suami, bukan. Sebab ada hadis yang lain yang Nabi gambarkan kepada kita, la yasluhu li bashar an yasjud li bashar. Lebih kurang Al-Qamah Rasulullah. Apa kata? Tidak dibenarkan manusia itu sujud kepada manusia. Tak boleh. Bukan sujud fizikal, bukan sujud kita menyembah. Jika dibenarkan manusia itu sujud, nescaya aku akan minta isteri untuk sujud kepada suami, kerana besarnya hak suami ke atas isteri. Jadi besarnya hak suami ke atas isteri ni sampai peringkat Nabi kata apa? Sujud kepada suami. Tapi tak boleh sujud lah kalau dibenarkan sujud tu. Ni hadis dia. Jadi maknanya sini taat kepada suami itu adalah perkara yang paling besar. Paling besar. Siapa yang taat kepada suami dalam perkara yang syarak, perkara yang Allah suruh, menjauhi mungkar dan maksiat, maka dia, Allah SWT akan menjadikan orang yang boleh masuk syurga dengan pintu mana-mana masuk tadi kan. Tapi kena buatlah, solat kena buat, puasa kena buat, jaga maruah. Jaga maruah, sebab tu kena tutup aurat. Sebelum kahwin kita tak pakai tudung, sebelum kahwin kita tak jaga aurat kita. Bila dah kahwin kena jaga aurat. Kenapa? Suami akan ditanya oleh Allah nanti. Sian suami tu. Dah nak kena fikir kerja dia apa sebagainya. Kemudian nak kena fikir luar lagi masalah khilafah Islam, nak tengkakkan Islam. Itu semua suami kena fikir. Suami kena fikir, dakwah masyarakat dia kena fikir, wajib kat dia fikir. Dia nak kena fikir macam-macam. Kita ni cuma fikir nak taat suami je. Semayang, puasa, jaga maruah, taat suami, maka Allah kata apa? Allah SWT gambarkan Rasulullah, masuklah syurga mana, pintu mana nak masuk, masuklah. Ni perempuan ni hebat. Tapi Nabi gambarkan taat pada suami ni bukanlah maksudnya benda yang ringan, yang bila kita nak kita taat. Benda yang kita nak kita taat, benda yang tak nak kita engkar. Tak boleh. Benda yang kita nak dan yang tak nak pun kita kena taat selagi perkara itu syarak, selagi tidak melampaui batas-batas maksiat. Masuk maksiat tak boleh lah. Tak boleh kan? Jadi kenapa? Kerana Allah nak bagi kepada isteri ni, dia boleh masuk pintu mana nak masuk, pintu mana nak masuk. Maknanya isteri ni Allah nak bagi syurga ni lebih daripada suami ni. Maknanya perempuan ni mudah masuk syurga sebenarnya, tapi perempuan ramai masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya inilah perkara yang penting. Sebab tu nak gambarkan pada peringkat awal ni, kita tengok suami kita, ajak suami berbincang. Apa nombor satu kena bincang? Apa dia sebenarnya matlamat keluarga kita ni? Keluarga kita ni apa sebenarnya? Kemana abang nak bawa saya? Kenapa abang nak bawa saya ke mana? Contoh je tu kan. Kena bincang dengan suami. Tanya dengan betul-betul. Abang nak bawa saya ke mana? Kalau abang nak bawa saya ke syurga pada redha Allah, saya akan taat pada abang. Begitu. Tapi kalau abang tidak mengizinkan perkara-perkara itu, saya minta maaf lah bang. Kan? Matlamat saya hanya redha Allah. Macam itulah. Kena cakap dengan dia. Kemudian antara suami ni pula, dia bukan hanya sekadar buat kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Tidak. Dia kena fikir masalah kebangkitan umat, masalah nak berjuang, masalah nak berdakwah, masalah masyarakat, semua dia kena fikir. Jadi suami boleh masuk neraka dengan pelbagai pintu. Suami boleh masuk neraka dengan pelbagai pintu. Sebab bila dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang laki-laki. Apa laki-laki? Laki-laki wajib beramal. Semayang memang kena semayang dah. Dia bukan kena semayang aja, dia kena berjihad lagi, berjuang. Kena buat dakwah. Suami ni banyak dia punya tanggungjawab, tapi dia boleh masuk neraka. Dia mana-mana pintu yang dia tidak jaga. Tapi isteri, pintu nak masuk syurga ni kan, dia dengan Allah, semayang, puasa, jaga maruah dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat ialah taat suami. Itulah dia. Bila taat suami, jaga semua yang wajib, taat suami dalam syarak, bukan dalam maksiat, dalam syarak, maka dia boleh masuk pintu syurga mana-mana. Habis kalau saya tak ada suami macam mana Ustaz? Tak ada suami, kalau boleh cari suami, carilah suami. Carilah suami. Kalau tak ada juga Ustaz, tak apa, tak ada, nanti Allah akan bagi suami di akhirat nanti.
Dalam hal ini kita perlu berjamaah. Kenapa berjamaah? Sebab kita perempuan, anak-anak semua. Jadi jamaah ada. Sahabat-sahabat kita yang laki-laki ada, pimpinan yang laki-laki ada, maka dialah yang akan bertanggungjawab untuk membantu keluarga kita yang tak ada apa? Tak ada suami. Jadi orang tak ada suami, single parent ni, jangan bangga, oh saya ni single parent. Saya ni ibu apa dia panggil? Ibu tunggal. Bukan ibu tinggal, ibu tunggal. Saya ni ibu tunggal. Saya yang jaga anak-anak saya semua. Kita bangga dengan diri kita. Kita tak ada laki-laki di hadapan kita. Ayah dah meninggal. Ayah dah meninggal. Tapi siapa yang jadi pemimpin kita ni? Pemimpin kita kalau tidak ada suami, mungkin Allah tak izin lagi ada suami. Kan? Maka kita cari jamaah yang ada kepimpinan yang boleh membimbing kita. Laki-laki juga. Dia kena duduk bawah laki-laki juga. Walaupun bukan suami ni, sebagai ketuanya. Sebagai sahabat yang membina kekuatan tadi. Kena ada. Tak boleh seorang-seorang. Sebab itulah tanggungjawab perempuan, tanggungjawab menjaga perempuan kalau tak ada suami, tak ada ayah, pemimpin bertanggungjawab. Pemimpin negara bertanggungjawab. Negara bertanggungjawab menjaga perempuan. Perempuan ni adalah satu yang sangat penting dalam Islam sehingga Allah suruh pelihara. Jadi kalau rosak perempuan, rosak wanita hari ini sebab suaminya tak ada, sebab ayahnya dah meninggal, maka Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita, mufti dan qadi, semua kepimpinan negara akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Kita ingat jadi YB ni okey dah. Setakat buat projek, buat jambatan, buat jalan je. Itu YB yang hanya mementingkan diri sendiri. Sampai peringkat kena jaga kebajikan wanita-wanita yang tidak ada wali tadi. Tidak ada yang penjaga tadi. Ini nak sebut macam ni, dalam keadaan sekarang ini, kita oleh kerana tak boleh harap kat pemimpin. Pemimpin pun bermaksiat, pemimpin pun melakukan benda-benda yang tidak bertanggungjawab, maka kita wajib mencari orang-orang, kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok jamaah yang ada kepimpinan-kepimpinan yang soleh. Kena cari. Kerana kita tak boleh seorang-seorang. Allah tak melihat, memandang kita perempuan gini, perlu kepada kepimpinan. Arjal kawamun, laki-laki itu adalah satu yang boleh memimpin, menguasai, kuat daripada wanita. Jadi sebab itulah kita patah balik kepada kekeluargaan tadi. Kita melihat bagaimana perkahwinan itu. Sebab itulah bila lelakinya faham matlamat perempuan tadi, isteri faham matlamat tadi dengan jelas dan hati yang bersih, maka lelaki berperanan untuk memimpin dan mengurus keluarganya daripada neraka Allah, daripada murka Allah. Bukan lelaki itu ditanggungjawab untuk bagi kemewahan pada isteri, bukan. Bukan lelaki itu dia bertanggungjawab untuk nak bagi kita kata kehebatan-kehebatan dunia pada isteri, bukan. Tapi lelaki asasnya ialah untuk memimpin anaknya, isteri tadi kepada redha Allah, kepada akhirat yang sempurna. Itu susah. Sebab bukan saja ada keluarga, dia ada juga kita kata tanggungjawab di luar. Jadi itu lelaki ni banyak benda dia kena buat. Perempuan ni dia boleh lagi lah, kalau tak buat pun Allah maafkan, sebab suami dia ada. Suami dia ada. Kalau dia terlibat dengan dakwah, dengan kerja-kerja organisasi, lagilah bagus, alhamdulillah. Tapi maknanya tanggungjawab tu pada laki-laki. Jadi sebab itulah bila kita memahami akan matlamat yang jelas, hati yang bersih tadi, matlamat yang jelas untuk kita beribadah kepada Allah sama-sama, membina kekuatan ibadah pada Allah, membina kekuatan kebangkitan Islam tadi, maka wujudlah satu perasaan percaya mempercayai. Jadi itu asas yang kedua yang kita tengok sini ialah kita mesti ada percaya mempercayai. Maknanya kita yakin suami kita ni betul, betul, isteri kita ni betul, saya percaya. Jadi percaya mempercayai inilah yang akan melahirkan cinta, mawaddah warahmah, akan menjadikan satu ketikatan hati, mawaddah warahmah. Jadi memula dengan as-siqah. Dia bermula dengan percaya mempercayai. Dia bukan sayang dulu, dia percaya dulu. Sebab itulah hari ni orang sebut I love you, aku sayang kau, engkau sayang aku. Panggil pun sayang, sayang, sayang. Sayang tu dia bukan panggilan. Sayang ni bukan panggilan. Sayang, 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 bukan panggilan. Hakikat sayang tu ialah kepercayaan.
Hakikat dia kepercayaan, trust, itu sayang. Dia bermula daripada situ. Kalau kita tengok seorang perempuan, cantik dia, kan, cantik dia, terpikat dengan dia, kemudian nak kahwin dengan dia, sayang pada kecantikan dia. Maka ada tak kekuatan sayang tu? Tak ada kekuatan. Kenapa? Sayang pada kecantikan. Kita tengok laki-laki ni, bagus dia, kaya, dia ada harta, dia ada semua, pangkat besar, dia terkenal. Nak kahwin dengan dia sebab sayang kat dia sebab dia ada harta. Sayang kat dia sebab dia terkenal. Sayang kat dia sebab dia ada pangkat. Jadi sayang tu bukan sayang. Itu bukan sayang. Kita tertipu dengan dunia pada hari ini. Kita ingat sayang tu bila dia boleh bagi kita kekayaan, kemewahan, dia boleh bagi kita kan benda-benda yang kita nak dunia ni, itu sayang. Bukan. Sayang bermula daripada kita percaya, yakin dengan dia. Itu sayang bermula kat situ. Sebab tu asas kepada perkahwinan selain daripada matlamat yang jelas, peranan yang jelas tadi, maka yang kedua ialah kita nak ada percaya, mempercayai, yakin pada suami. Lagi tinggi percaya kita, trust kita kepada suami, kepada isteri, maka lebih tinggilah hakikat sayang yang ada di antara keduanya. Jadi sayang bukan sebut I love you itu sayang. Love you kan. Ada saya tengok satu apa namanya apa benda entah, macam short viral video lah kan. Dia dengan isteri dia, and dia driving, isteri dia nak keluar, isteri dia panggil I love you, dia buat tak tahu je okay, and I love you okay, suami dia tak okay kan, marah isteri dia, dia nak suami dia sebut I love you juga kan. Lalas dia pergi kat sebelah suami dia, pintu, tempat tempat driver tu kan, dia ketuk-ketuk pintu. Suami terkejut. Tadi kat situ, kat sini pula. Waktu buka tingkap. Ya apa? Ada apa-apa ke? I love you. Suami kata, ya. Macam tu kan. Tak jawab. Laki-laki, biasa. Susah cakap I love you ni laki-laki ni. Ini dari sudut karakter lah kan. Waktu, I love you, kata isteri dia. Nak sebut juga. Okay, I love you. Isteri dia pun puas hati sebab suami dia kata I love you. Okay. Jalan. Baru jalan. Padahal I love you itu sayang, bukan datang daripada mulut. Sayang bukan datang daripada cakap-cakap. Panggil sayang. Sayang. Tapi sebenarnya tak ada kepercayaan. Apa maksud kepercayaan ni? Ni kita tengok balik. Ni kita patah balik kepada kekuatan dalam keluarga. Kekuatan dalam keluarga ni, kita ingat bila sebut sayang ni dah sayang dah. Tak, belum lagi. Sayang bermula dengan al-yaqin, as-siqah. Percaya dan yakin. Apa dia sayang ni? Minima kepada percaya pada suami, pada isteri ialah husnul zon. Baik sangka. Salamatus sadr, berlapang dada. Itu asal. Sebab tu sayang. I love you. Sayang tu dia bukan mulut cakap je I love you. Dah pasal kita dah suami isteri, cakap sayang. Ataupun pasal kita suka kat dia, sayang. Tapi percaya belum tahu. Suami buat apa? Tak percaya. Suami keluar, tak percaya. Ini satu azab. Dah sebut sayang, tapi tak percaya. Hati tak percaya. Tidak ada husnul zon. Maknanya sayang tadi tidak ada kekuatan. Sebab tu kita tengok hari ni artis dia cakap kan, sayang kan. Sayang, dia panggil sayang kat dia, berlakon je kan dekat dalam cerita-cerita ni, sayang. Kita pun ingat itulah agaknya sayang. Tetapi dia mengkhianat pada isterinya, isteri mengkhianat pada suaminya. Sayanglah disebut. Jadi sayang bukan perkataan. Sayang itulah hakikat. Sejauh mana kita percaya kepada suami kita, isteri kita, sejauh mana kita yakin dengan kebaikan dia. Sebab tu sayang ni bukan suatu perkara yang kita boleh dapat daripada Telegram. Ada orang nak kahwin, dia masuk dalam grup Telegram. Ni tengok penipuan dunia kan. Masuk grup Telegram, mencari jodoh. Ini tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa no. Ataupun grup WhatsApp, mencari jodoh. Ataupun mana-mana website, mencari jodoh. Maka kita pun berkenalan. Laki perempuan tu kenal. Maka dia pun dah kenal. Oleh kerana ada setan iblis di tengah-tengah tu, dia telefon kat sini, seorang telefon kat sini kan, tengah-tengah tu ada iblis, ada syaitan. Dia akan menghasut.
sayang. Panggil sayang. Dia pun panggil sayang. Lepas tu bila kata, masing-masing dah panggil sayang, maka dia kata, aku dah suka kat dia ni. Aku dah sayang kat dia ni. Dah ada kasih sayang. Bukan, itu tipu je. Sayang dia bukan lahir daripada perkataan. Bukan lahir daripada perasaan. Sayang lahir daripada siqah wal yaqin. As-siqah wal yaqin. Sayang lahir daripada kepercayaan dan keyakinan. Itu sayang. Kalau kita sekat cakap sayang, saya sayang isteri saya, I love you kan. Isteri ni perempuan memang suka. Apa dia sebenarnya dia pun tak percaya suami dia sayang kat dia. Lepas tu dia kata sayang kan. Suami dia yelah tak tahu kan. Selagi suami tak sebut sayang, saya kita rasa dia tak puas hati. Sayang apa? Ya sayang. Suami dia macam itu kan. Sebenarnya sayang yang sebenar bukan cakap tadi. Sayang sebenar bila husnul zan, kita baik sangka dengan pasangan kita, salamatu sadr, kita berlapang dada dengan pasangan kita, barulah di situ sayang tu ada kekuatan. Allah uji suami kena fitnah, macam-macam kena. Isteri dia, abang jangan sedih bang, saya percaya kat abang. Abang jangan sedih bang, saya yakin dengan abang. Itu kekuatan sayang. Tiba-tiba ada orang mengadu kepada suami, kau ni pergi kerja lama-lama ni, kau tak tahu ke apa isteri kau buat? Apa isteri buat? Kan? Isteri buat apa? Kau tak tahu ke? Ada laki-laki datang masuk rumah sebagainya, kau pergi kan? Ada orang bisik-bisik dah pecah-pecahkan contoh kan. Kau tak tahu ke sekian-sekian? Kan? Maka dia kata, aku percaya kepada isteri aku lebih daripada aku percaya pada engkau. Itu sayang. Tapi bukanlah maknanya percaya tu dia biar ada. Sayang tu daripada percaya dan al-siqah wal yakin, lahir daripada al-siqah wal yakin tadi, dia datang daripada proses. Sebab itulah kan, 5 tahun pertama perkahwinan adalah percubaan. Dia bukan permanent lagi kan? Bukan permanent. Maknanya trial dia panggil kan? Kalau kita kerja tu baru dia panggil apa? Percubaan. 5 tahun. Lepas 5 tahun tu baru kita kenal isteri kita macam mana, suami kita macam mana, nampak kehidupan dia, nampak keyakinan sebagainya. Akhirnya barulah kita kata, saya percaya kat isteri saya percaya kat suami saya. Maka pada kita barulah sayang ada. Azan macam ni pula. Ya, Allah izin masuk waktu. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar azan dulu lah, sekejap lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله رب العالمين. InsyaAllah kita berhenti sekejap lagi nah, kita habiskan sikit lagi. Baik, kepercayaan sayang, percaya, mempercayai, yakin, husnuzan, itu semua asas. Sebab tu kita baik sangka dulu. Kemudian baru kita tanya soalan. Itu orang beriman dia macam tu. Dan sayang tu akan meningkat sehinggalah sampai peringkat maksima al-isar. Al-isar ni apa? Kita mengutamakan pasangan kita. Mengutamakan dia.
berkorban untuk dia. Itu maknanya al-isar. Jadi kali ini kadang-kadang kita buat al-isar dulu. Isteri buat macam-macam kat suami, buat macam-macam. Tolong ni, tolong. Suami pun buat macam-macam. Tapi salamatus sadr, husnul zan, sikit pun tak ada. Jadi maknanya terbalik ya. Maknanya tak ada kekuatan. Itu hanyalah lakonan-lakonan saja. Lakonan-lakonan saja. Jadi sebab tu bila kita ada husnul zan ni, barulah bahagia suami isteri. Bahagia suami isteri. Jadi macam mana nak bahagia tadi suami isteri? Kita kena betulkan matlamat kita, hati kita tadi. Kemudian selepas itu kita tak bincang jalan nak capai tadi, macam nak capai matlamat. Kemudian kita percaya dulu. Kalau suami kita curang, suami kita khianat, isteri kita curang, isteri kita khianat daripada amanah tadi, Allah pasti beritahu. Pasti Allah beritahu. Sebab kita percaya suami kerana Allah, kita percaya isteri kerana Allah. Dan bila Allah memberitahu kecurangan tadi, pengkhianatan tadi, maka pada ketika itulah, kalau benar-benar dia tidak layak bersama kita, dia akan terpisah. Tak kira lah berapa tahun kahwin. Jadi insya-Allah esok kita akan bincang pula macam mana nak mengurus konflik kasih sayang ni. Macam mana nak mengurus masalah, insya-Allah kita akan bincang. Kita sambung besok insya-Allah. Tapi sebelum tu saya akan cuba buat balik sikit lagi tentang saling percaya mempercayai ini. Kerana kita nak akan lihat bahawa kenapa wajib kita percaya, wajib kita sayang, wajib sayang isteri. Sayang isteri ni wajib. Alangkan sayang saudara kita yang kat luar pun wajib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sehinggalah dia sayang, dia kasih saudaranya macam mana dia kasih diri sendiri. Sayang saudaranya wajib, apalagi sayang isteri. Wajib sayang isteri. Isteri wajib sayang suami. Wajib, bukan sunat. Untuk menjaga keharmonian, mengelakkan pada perpecahan tadi. Wajib sayang, wajib sayang. Dan wajib sayang ni maknanya apa? Maknanya bermula dengan wajib percaya husnul zan. Wajib husnul zan. Kena ada husnul zan. Barulah dia akan jadi harmoni, jadi bahagia. Dan kita tak, kalau dia buat jahat, kalau dia buat tak betul, maka serah ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebab tu kita sebut tadi, asas perkahwinan tadi itulah Allah, takwa. Ya Allah, aku ikhlas padamu, aku berkahwin kerana-Mu, aku sayang kepada suami aku, isteri aku kerana-Mu ya Allah. Maka aku serah pada Engkau ya Allah. Sekiranya apa-apa berlaku, aku serah ke Engkau saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah akan memelihara kita kerana kita buat tadi kerana Allah. Tak payah takutlah sebab Allah dah jaga. Allah dah jaga. Kita letak keyakinan ke Allah. Habis kalau dia buat jahat, Allah ada. Allah ada. Sehingga sampai satu peringkat kan mungkin berpisah. Berpisah bukan kerana berpisah tu kerana nafsu, tapi berpisah kerana takwa. Ataupun ada halangan, macam-macam halangan, macam-macam kesusahan, macam-macam perselisihan, tetapi takwa menjaga tadi, menjadikan halangan-halangan itu kecil, akhirnya boleh bersama, bersatu. Walaupun banyak sangat ujian. Sebab takwa tu, takwa ni memegang kita. Kenapa kita perlu kepada percaya mempercayai sebagai asas tadi juga? Kerana perkahwinan itu adalah amanah. Perkahwinan itu amanah. Perkahwinan itu adalah tanggungjawab, mas'uliyah. Dan Allah akan tanya mas'uliyah itu. Allah akan tanya mas'uliyah. Siapa yang mengkhianati perkahwinannya, pasangannya, maka dia telah mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah. Jadi sebab tu kita kena merasai percaya mempercayai tadi. Mungkin suami ada kesalahan, banyak kesalahan suami. Kita boleh kira satu-satu. Kalau senaraikan boleh buat buku. Kesalahan suami tebal ni buku. Kalau nak hitung kesalahan suami. Tapi kesalahan isteri, suami tak pernah fikir. Suami tak ada fikir. Suami fikir gini, tak pernah ingat. Suami yang soleh dia tak ingat kesalahan isteri dia. Dia lupakan. Kenapa? Kalau dia ingat, jadi marah. Ingat tuan-tuan puan minta maaf sebut kebanyakan kaum Hawa di sini. Marah suami yang soleh, yang benar. Marahnya suami yang benar.
marahnya suami yang atas takwa tadi bersama dengan kemurkaan Allah. Ingat ni. Bila suami yang soleh, suami yang bertakwa, dan dia marah, dan marah tu atas asas syarak, asas Islam, maka kemarahan suami bukan dia saja marah, Allah murka kat kita. Cukup dengan seorang isteri menolak kehendak hajat suami malam-malam, suami hajat, dia tak nak, cukup tak mau, tolak aja, tak payah cakap apa, tolak aja, maka berdosa sampai daripada malam sampai ke pagi, dilaknat oleh malaikat. Apa lagi bila suami marah betul-betul kerana isteri tak ikut syarak, maka marah suami yang bertakwa sama dengan kemurkaan Allah. Maka kita kena hati-hati. Kenapa begitu? Kerana amanah, perkahwinan ini amanah. Amanah apa? Amanah suami ada hak dia, isteri pun ada hak dia, sama-sama ada hak semua. Jadi kita kena menjaga hak itu tadi. Jadi sebab itu kita sebut sini, dia mesti berasaskan kepada matlamat yang jelas, hati yang bersih, cara nak capai matlamat yang jelas dan bersih. Kemudian dia mesti ada kasih sayang, mesti ada percaya mempercayai. Ini semua asas-asas bahagia ni. Hari ni kita tak bahagia sebab kita tak percaya kat suami kita, kita tak percaya kat isteri kita. Isteri kita buat sesuatu, kita mula syak wasangka. Apa dia, maka kita hidup dengan kegelapan sangkaan. Bila kita hidup dengan kegelapan sangkaan, maka bahagia akan Allah tarik. Satu-satu bahagia Allah tarik. Kalau nasib tak baik, kan, terpisahlah dengan pasangan dia tadi. Kalau ada jodoh tadi, maka suaminya boleh pimpin dia balik, isterinya boleh pimpin suaminya balik, akhirnya boleh kuat semula dengan takwa. Jadi inilah yang akan membina kekuatan keluarga. Akhirnya bila berdepan dengan Dajjal, bila berdepan dengan ad-dukhan, ujian-ujian makanan, ujian-ujian jenayah dan sebagainya, maka kekuatan inilah yang akan memegang pasangan tadi dan memegang anak-anak tadi. Dipegang, inilah yang akan menyelamatkan mereka. Kalau tidak, hebat macam mana pun kita, tanpa kekuatan yang saya sebut tadi, kita akan tewas. InsyaAllah kita akan sambung besok kalau ada kesempatan, ataupun malam ni ke kalau ada kesempatan, berkenaan dengan keluarga mukmin yang kuat dalam berhadapan dengan akhir zaman ini. Keluarga Taifah Mansurah. Keluarga Taifah Mansurah. Jadi saya minta lah semua sisi dapat tengok kuliah saya ini. Mudah-mudahan kita dapat membina kekuatan keluarga, insya-Allah. Kita akan sambung lagi. Dan salah satu topik yang kita akan bincang, bagaimana kita nak urus masalah dalam keluarga kita. Kita ada masalah, kan? Banyak masalah. Tapi semua masalah, insya-Allah, ada penyelesaian dia. Dan bagaimana cara nak urus, nanti kita akan bincang, insya-Allah. Aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita nak kena solat Zuhur dah ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan dan kelemahan kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.